Raya okey masing-masing? Okay. Okay, so Ah, lagi PKP. alright. Sudah Oh, makan ke? Alhamdulillah. Sudah. Irfan tak ada lagi Iban. Right, okey, tak apa. Okey, Assalamualaikum. Selamat kembali kepada kita punya kelas. Alright. Okey, so pada untuk hari ni, kelas ni, kita akan cuba try buat. Lepas ni ada kelas tak? Saya ada Lepas ada. Kau apa? Kelawak? pukul 1 kelas teknologi multimedia. Okay, tak apa. So, kita try to habiskan as soon as possible lah. Alright, okay. So, remember tak there was a one part in kita punya topik 2. Topik 2 ke topik 3 yang berkaitan dengan promotion dengan marketing tu. Yang marketing tu saya tak ajar lagi, betul? Betul. Sebab minggu lepas kita fokus pada pitch dengan idea tu kan? Right. So, pada minggu ni kita nak tengok macam mana kita nak do marketing tu. Alright, okay. Semua orang boleh access kan dekat yang nota dan juga video yang saya post kat Google Classroom tu? Boleh sir. Boleh. Alright. Dalam masa yang sama juga saya ada letakkan dalam LMS lah. So you guys ada dua option. So you guys boleh pergi kat LMS ataupun you guys boleh ambil kat Google Classroom lah. Dua-dua tu ada nanti saya letak. Okay. Okay. So tanpa melengahkan masa, so kita akan straight head to marketing dulu. Okay. So jap saya share screen. Okay. Right. Okay. Before kita continue on marketing, boleh nampak skrin Boleh saya boleh nampak. Alright. Nampak. Okay. Before we continue on marketing, boleh someone recap balik apa yang kita belajar masa promotion tu? Siapa tu promotion tu apa? Yang sale tu kan sir? Ha? Yang sale tu Sale and promotion. Apa yang anda faham tentang promotion sebelum kita pergi marketing ni? Ada orang boleh cerita tak? Apa itu promotion? Promotion tu Cina panggil sale yang ditetapkan pada hari-hari tertentu macam perayaan ataupun perayaan lagi yang benda. Apa lagi? Akhir tahun sale. Okay. Akhir tahun, awal tahun. Lepas tu Okay. ada bulan tertentu kalau macam ada apa tu panggil? Ada macam hari kemerdekaan. Macam setiap kali ada tarikh-tarikh yang bermakna tu adalah sale. Okay. Itu spesifik secara general dia promotion tu adalah apa? Harga sebenar, lepas tu kurangkan kepada harga yang lebih rendah dalam 5% ataupun 2%. Okay, right. Okay. So ada berapa jenis promosi? 4. 4, ya. Apa 4 tu? Advertisement, advertise apa benda tau. Saya ingat 3. Lepas tu ada public yang macam branding tu ya Allah selalu. Apa dia? Selling dengan publicity. Publicity. Right. Okay, ada 4 jenis publicity. promotion. Kita ada advertising, sales and promotion, personal selling dan juga publicity. Alright. Okay. Kita sebut sikit lah. So ada beberapa jenis promosi. Sebenarnya saya ambil 4 je. Sebenarnya dia ada banyak. Okay. Sebab bila banyak tu nanti kita tak tercover. So saya ambil 4 je dan paling basic lah. Advertising, sales promotion, personal selling dan juga publicity.
Kalau kita tengok promotion ni sebenarnya adalah satu set of activity ataupun apa kita boleh kata dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah salah satu jenis kerja, okey, yang kita lakukan kepada produk kita untuk kita sampaikan produk kita straight kepada kita punya end user ataupun customer lah. Itu kita panggil promotion. So bila macam for example bila you jual barang, you nak barang tu sampai kat customer, macam mana you nak buat? Apa you nak perlu buat? Itulah perlakuan tu lah kita panggil sebagai promosi. So you tunjuk ke kawan, aku ada jual barang ni. Itu kita panggil promosi. Right, okay. So kalau macam for example, you guys ada salah satu produk kawan-kawan yang tak tahu. So you tunjuk pada kawan you, okay, ni produk aku. Itu yang you cakap, ini produk aku. Itu perlakuan tu, itu kita panggil promosi. Right, okay. Function dia adalah kita nak attract orang, kita nak bagi tahu orang yang barang kita ada, kita nak bagi tahu pada orang yang kita sekarang tengah ada pengurangan harga, information. Pengurangan harga tu adalah information kita nak bagi tahu pada orang. Itu kita panggil sebagai promotion. Itu secara general dia. Jangan nanti awak confuse So general dia macam tu. Sebenarnya promosi ni adalah satu aktiviti ataupun satu pergerakan yang dilakukan oleh seller-seller untuk memberitahu kepada user ataupun customer apa yang mereka jual dan apa yang mereka cuba jualkan lah kepada end customer ataupun nak bagi tahu information pada customer berkaitan dengan apa yang berlaku. Okay. Now kita straight heading to marketing. So, siapa tahu apa itu marketing? Apa tu marketing? Cara untuk kita, macam mana panggil? Untuk kita promosikan kita punya produk. Macam kita guna FB Ads pun salah satu marketing kita kan? Okay. Betul tak Sir? Macam tu? Betul. Lain? Mengenal bagi kenal produk supaya orang tahu kita punya produk kita jual apa. Mengenal produk bagi orang tahu. Okey, lain? Siapa tahu marketing tu apa? Marketing ni macam apa proses penawaran ataupun dia bagi macam dia promote kat orang lebih kurang marketing. Right, okay. So jadi apa yang awak cakap tu sebenarnya adalah betul lah. Okay. Pengenalan pada orang dan sebagainya. Okay, tapi kita sekarang ni kita nak tahu, kita dah tahu promotion tu adalah apa. Sekarang ni kita nak tahu apakah marketing dan function marketing. Okay, untuk pengetahuan awak sebenarnya promotion tu adalah dalam marketing. Kalau tengok pada gambar rajah yang ada ni pun, kita dah nampak dah. Promotion is a part of marketing. So marketing ni apa? So marketing ni adalah plan yang kita lakukan untuk menjual kita punya produk, cycle kita punya. Kalau macam for example promotion tu kita nak bagi tahu pada orang apa produk kita ada. Kita nak awareness kepada kita punya end user. Marketing ni adalah kita punya plan macam mana kita nak buat pada kita punya produk. How is the cycle? Mula kita setkan apa price, lepas tu kita nak jual kat mana, produk kita ada apa, lepas tu kita buat promotion, pusing balik. Dia adalah satu circulation yang akan melibatkan 4 ni. Okay. So ini kita panggil 4Ps. Sekejap lagi kita akan sentuh pasal 4Ps ni apa benda. Okay. So itu kita panggil marketing. Promotion adalah salah satu daripada marketing. Okay. So marketing ni adalah satu circle ataupun satu proses yang lengkap untuk kita menjual kita punya produk. Kita dalam marketing lah. So kejap lagi kita akan tengok supaya you guys tak confuse berkaitan marketing dan juga promotion. Okay. So dekat sini ada sedikit information berkaitan dengan the differentiation between marketing dan juga advertising. Advertising dengan promotion yang kita buat tu lah. Okay. So kalau tengok kat situ dia dah bagi tahu. Marketing is the systematic planning, implementation and control the mix of activity intent to bring together buyer and seller for mutual
mutually advantageous exchange or transfer of product or services. Ini cara diorang buat. Marketing tu adalah systematic punya plan. Nampak dia dah bagi tu? Is a satu circulation punya plan. Untuk kita control kita punya promotion punya activities. Kalau manakala pula yang kalau awak tengok dekat advertisement tu dia saya bagi tahu advertisement is only one component of the overall marketing punya process. So ini dia sebenarnya coexist lah. So kalau ada marketing, dalam marketing tu dia akan hidupkan kita punya promotion. So kalau tak ada promotion dalam marketing, maksudnya marketing awak tak berjaya. Okay? So kalau kat situ awak tengok point nombor 2 tu dia bagi tahu think of marketing as a step by step process that begins with a unique selling proposition, a short compelling sentence that describe your businesses. So dia dah bagi tahu kat situlah. Okay? Macam mana dia punya marketing tu is a process step by step macam mana kita buat. Okay? Manakala advertisement ni dia memang fokuskan advertisement dengan promotion ni dia memang fokuskan macam mana kita nak jual benda tu. Okay, so ini adalah dia punya differentiate lah perbezaan antara marketing dan juga advertising. Right, okay. So, apa itu marketing? Kita nak tengok kat sini secara realiti lah. Okay, marketing tu apa? Okay, macam saya dah beritahu tadi dekat atas tu, marketing adalah set of activity yang melibatkan institusi, proses penghasilan, communication, delivering, exchanging, offering that have value for customer, client, partners and society at large. Secara besar-besaran lah. Okay, itu kita panggil sebagai marketing. Okay, so dia adalah satu proses, dia adalah satu step by step, dia adalah satu circulation yang mewujudkan untuk kita berkomunikasi, cara kita nak deliver dan cara untuk kita exchange ataupun kita offer pada kita punya customer dengan klien lah based on apa yang kita plan untuk buat. Okay, so juga marketing juga. Okay, so refer to the company undertakes to promote the buying or selling of product and services. Marketing include advertisement. Okay, advertisement ni adalah promotion tadi selling and then juga delivering to a customer or to other businesses lah. Some marketing is done by affiliate on behalf of a company. So inilah kita panggil marketing. It's a process of activity. Satu proses lengkap. Okay, lengkap proses dalam kita punya marketing tu. Okay, so dalam marketing kita ni, so marketing ni dia ada satu kita panggil macam bukan macam factor. Dia ni adalah kita panggil sebagai elemen. Okay, element of marketing. So sebenarnya dia ada 7 P, memang ada banyak tapi standard yang kita pakai dia ada 4 P saja. Okay, so the first one is product. Lepas tu kita ada price. Lepas tu kita ada place. Last kali baru kita ada promotions. Okay, so kita kena go through one by one ni dulu. Lepas tu baru kita tahu apa relationship between every single each piece ni yang ada dalam kita punya marketing tools. Ataupun ini adalah element of marketing. Benda ni wajib tau. Sebab tak ada benda ni, katalah macam for example awak tak ada promotion. So dia punya circulation dia tak akan jalan. Dia akan go through daripada produk pergi price pergi place, place pergi promotion. Lepas tu dia naik balik. Produk dia akan jadi satu circle. Dia akan jadi satu circle. Bila jadi satu circle tu baru lengkap kita punya marketing. Okay, itu kita panggil kita punya marketing lah. Okay. So, ini adalah yang kita punya the 4 P's tu. Okay. So, the first one tu adalah product. Okay. So, first kali kita kena ada produk. Ini dalam proses marketing ni. Dalam proses marketing. First kali kita kena ada produk. So, apa produk yang anda ada? Okay, so Hazwani dengan dia punya fotografi dia, Adriana dengan dia punya apa ni? Website. Help punya tu. Lepas tu Hani dengan dia punya YouTube dia, Azamuddin dengan dia punya music dan juga video dia. Zaidi, saya tak tahu awak nak promo apa punya produk awak? Saya yang muzik dengan music. video. Music dengan video. Azamuddin pun sama kan? Amin apa Amin? Amin music. Saya poster dengan videografi. Okay, poster dengan videografi. So you dah ada produk you. Okay. So bila kita dah ada produk kat sini, itu yang kita dah tahu. Okay, the first step adalah kita kena ada produk. So produk dah ada.
Bila ada produk tu baru kita tengok macam mana. Adakah produk kita ni fulfill kita punya market segment? Adakah produk kita ni boleh revalue balik pada kita punya area niche yang kita nak cuba jual? Sesuai ke tak sesuai dan sebagainya. Kalau tengok dari segi begitu, product refer to an items or business plan to offer a customer. The product should seek to fulfill the absent in the market or fulfill the customer demands for greatest amount of product already available. Before they can prepare an appropriate campaign, marketer needs to understand what product is being sold, how it stands from its competitor, whether the product can be paired or a secondary product or product line, and whether they are substitute product in the market. So maksudnya, for example, kita dah ada produk, semua orang tahu produk yang kita ada sekarang ni memang dah ada on the market. Azwani nak jadi nak jual produk fotografi dia. So kat luar tu ada a lot of photographer yang memang dah ada, yang memang dah establish. So macam mana kita nak buat? Azamuddin buat grafik dengan video. So dekat luar tu ada banyak grafik artis dengan video. Macam mana kita nak stand out? Jangan kita isu macam, for example, aku dah ada produk ni tapi kat luar ada produk, so malas aku jual. Tak. So dia yang membezakan kita dengan orang lain ni, macam mana kita boleh stand out daripada orang lain. Orang lain buat macam ni, kita kena cari something yang supaya orang tahu, kau je yang ada this kind of punya idea. Hani nak buat video YouTube, nak jadi YouTuber, nak buat channel dia sendiri. Tapi kat dalam YouTube tu, there was a lot of people yang dah memang buat YouTuber untuk yang kids punya. So macam mana Hani nak stand out kan yang kids tu fokuskan pada Hani saja. Okay? So dia depends, dia ada banyak cara-cara dia. Macam salah satu cara dia, bila kita dah masuk kalau kita punya produk tu, kita nak tahu kat mana, kita narrowkan kita punya niche area. Niche area maksudnya kata, for example, Hani nak buat yang DIY yang untuk yang kids tu lah. Okay, learning process ataupun learning tools untuk kids punya. So bila Hani kata, jikalau aku buat dalam bahasa Melayu, okay, tapi ramai sangat orang dah buat dalam bahasa Melayu. Okay, so jadi dia punya niche dia macam, okay, susah sikit. Okay, kalau buat bahasa Inggeris, lagi ramai orang dah buat dalam bahasa Inggeris. So macam mana dia nak re-expose. Okay, so salah satu cara dia adalah, maybe for example, Wani boleh create something yang ada decoration dekat dia punya video dia dan sebagainya, dan macam something yang boleh jadi atraktif lah kepada orang. Okay, orang nampak, oh cantiknya, oh cute-nya benda ni dan sebagainya. Ataupun Hani boleh fokuskan pada certain places. Kalau macam for example, Hani buat research, dia kata, oh dekat Dubai ni macam kurang lah orang-orang Dubai ni buat this kind of punya DIY, ataupun orang-orang dekat UAE ni, okay, United Arab Emirates, kurang lah yang buat DIY ni. So Hani dia buat DIY tu, tapi dia buat dalam bahasa Arab untuk budak-budak yang duduk dekat Arab tu. So dia dah cater niche tu. So tak ramai orang buat kat sana, so dia buat kat sana. Macam kita lah yang kita punya Katut Upin Ipin. Tahu Katut Upin Ipin kan? Semua tahu kan? Okay, so Katut Upin Ipin dia mula start dekat Malaysia dulu. Okay, so bila dia start kat Malaysia, tiba-tiba dia boom, tiba-tiba pop, Indonesia kata, Indonesia nakkan Katut Upin Ipin. So Indonesia ambil, dia kata, bila Upin Ipin kata, okay, baguslah kita expose kita punya daripada kita punya Indonesia. Sebab apa? Bahasa kita masih lagi sama. Okay, dia expose kat Indonesia. Bila dia expose kat Indonesia, masuk Brunei. Bila masuk Brunei, tiba-tiba orang luar, orang putih nampak, ini kartun ni bagus ni, macam mana nak ambil? Datang Disney kata, okay, why don't you put your cartoon in our Disney so that everyone in the world can see. So nampak tak cara dia tahu niche market dia? So bila everyone can see, dia terpaksa convert Upin Ipin tu bahasa Inggeris. Bila convert tu bahasa Inggeris, now worldwide tahu. And then baru ni pun, tak adalah baru, saya rasa the last 2 years, Upin Ipin dah masuk market China. China dia request Upin Ipin untuk masuk dalam dia orang punya, macam awak tahu kan, China kan dia tak boleh keluar. Dia orang tak expose pada dunia luar. So dia orang, government dia orang yang bawa masuk. So there was some business company dekat China, dia kata kita nak Upin Ipin tu. So dia orang ambil Upin Ipin, dia orang masuk dalam China, dia orang convertkan dalam Chinese punya bahasa. Tapi tak salah saya, dia orang ada tukar. Dia orang ada tukar sedikit karakter dekat dalam Upin Ipin tu. Dia orang namakan yang Ehsan tu jadi budak Cina.
Ehsan tu jadi budak Cina. Meme tu memang Cina, tapi Ehsan kan budak Melayu kan. Dia jadikan Ehsan tu budak lelaki Cina. Dia ada tukar nama dia. Saya lupa, tapi memang ada there was some different lah between China punya pemimpin dengan yang Malaysia punya. Tapi memang China tu memang kita punya barang lah, Malaysia punya barang. Cuma dia orang tukar sikit. Because of dia orang punya law dekat sana lah. There was a few things dia orang buat. So that's how kita expand. So kita dah ada kita punya produk. Okay, kita dah tahu macam mana kita nak buat sale. So sekarang ni kita ada produk. Okay, so sekarang ni kedua. Bila kita dah ada produk, okay, once kita dah ada produk, awak semua orang dah ada produk. Sekarang ni price. Macam mana kita nak set price? Macam mana kita nak set price? Okay, Cik cerita sikit. Hani, macam mana awak nak set price tadi kalau ada orang minta awak? Kalau Adriana pun macam mana nak set price? Macam mana awak set price barang-barang awak tu? Hazwani, macam mana awak set price awak punya fotografi services awak tu? Azamuddin dengan Zaidi pun sama. Macam mana you set price kalau orang yang nak buat music dengan videografi ni? Macam mana you set price? Cuba cerita sikit. Kita mula dengan Azwani dulu. Kalau saya buat, mula-mula saya tengok dulu harga pasaran macam mana. Okay. Kalau anda kata servis sekali nikah dengan Sandin tu dalam 1,500 sekali dengan frame apa benda semua. Lepas tu saya tak adalah macam buat bawah sikit. So kadang saya ambil juga ambil 1,500 tu, tapi kalau andai kata macam ada customer nak bawah daripada situ, so saya turunkan sikit lah berdasarkan bajet dia. Tapi harga memang fix. Okay, right, okay. So maksudnya you guys, Azwani dia dah setkan dia punya price based on pada yang current price lah, market punya price berapa. Okay, itu cara dia orang buat. So macam mana you distributekan yang price tu? Macam mana you divide kan dengan cost semua? Adakah itu include sekali dalam tu? Maksudnya cost you pergi, minyak, makan, yang frame semua sekali. Masuk tu sekali dengan duit fotografer punya gaji lah. Ya. Okay. Right, okay. Hani pula? Hani? Ya. Macam mana awak set price? Price dari segi harga nak beli barang lah. Peralatan tu seperti? tak tahu dah, saya tak sebut lagi. Sebab saya dah suruh abang saya beli barang untuk keperluan tu, tapi dia macam abang saya belum beli lagi, tak sempat. So saya nak manage harga tu belum lagi sebenarnya. Alright, okay. Boleh. Okay, Adriana? Ya, sir. Macam mana kita nak set price? Sir. Okay, kalau macam saya kan dari segi macam kan saya jual produk kesihatan dengan guna website kan. So produk kesihatan, harga untuk produk kesihatan tu atau untuk web tu? Okay. Maksudnya? Untuk produk kesihatan tu tak. Tetapkan harga ni untuk produk kesihatan yang saya jual tu kan macam mana maksudnya? Produk kesihatan kalau tu yang lah. tu macam saya kan dah guna ni. Macam kami kan dah tetapkan harga-harga sesuatu produk tu kan. Lepas tu contoh kalau macam sejelas ke line tak okey. 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 Lepas tu kalau macam dari segi apa tu, kalau ada promotion ke apa, saya akan harga yang saya letak harga retail, lepas tu promotion tu letak harga sebenar. Okay. So maksudnya kalau untuk Adriana dia dah tahulah, okay, dia punya price adalah bergantung pada dia punya retail punya price lah. Berapa harga yang memang dia dah letakkan, okay? Sebab dia jual adalah produk yang memang dah siap ada. Okay. So kalau Zaidi dan juga Azamuddin ni, macam mana awak set price awak? Kalau saya check harga ni jugalah, macam harga semasa. Okay. Tapi
Tapi saya banyak refer dengan macam yang mana yang kerja yang saya dah buat. Okay. Sebab saya start pada hobi. So saya tanya yang dah lama buat kan, yang dah 10 tahun 20 tahun buat. So saya tanya dari segi saya punya macam hasil kerja kan. So saya follow pada situ lah, pada guide pada orang yang dah pernah buat lah. Tapi still ikut harga semasa. Cuma saya ikut tempat lah. Kalau saya tempat saya ni ke orang cakap bukanlah bandar kan. So saya kurangkan sikit daripada harga yang standard yang dekat bandar. Macam tu lah. Okay. Amin je Amin? Kalau saya pakai macam nak set harga tu dari segi kos. Macam kalau ada barang, saya charge harga barang, dan kalau satu lagi saya guna untuk charge kemahiran yang saya gunakan. Okay, right. Macam charge servis lah. Okay, right. Okay. So, okay, soalan ni Adi nak tanya. Ni soalan ni adalah based on pada Hadi, Azam, Amin, Zuani dan juga Zaidi lah. Sebab Adriana memang dia dah tahu lah, dia kena ikut retail punya price. Dia tak boleh main taruh je price apa nak letak kan. Okay. So, antara 4 orang ni, okay, you guys basically menjual you guys punya services. Okay, service. Okay, produk you adalah service lah. Okay. Tadi you guys bagi tahu you guys mengikut the current price dia berapa. Kalau macam for example Zuani kata okay, kalau current price 1,500 dia akan letak 1,500. Okay. So tengok macam mana. Okay, sekarang ni saya nak tanya. Kalau 1,500 tu, 10 tahun akan datang pun 1,500, adakah you guys akan letak 1,500 untuk 10 tahun? Saya nak tanya. Kalau macam Adriana punya produk, okay, dia bila orang dah banyak beli, harga dia akan naik sebab dia ada demand. Okay, kalau macam for example dia jual satu produk ni, kata produk semburan muka menghalang COVID lah, kata kononnya semburan muka menghalang COVID, dalam masa sama boleh memutihkan muka. So mula-mula retail price dia RM49.90. Tapi because of demanding banyak sangat, okay, HQ kata okay, you boleh naikkan price ni jadi RM89.90, double up. Sebab dia ikut yang tu. Sekarang ni orang yang jual servis ni, si Hani jual servis, Amin jual servis, Azwani jual servis, Zaidi jual servis. Kalau lah price yang awak letak tu 1,500 sampai 10 tahun, adakah awak akan stick dengan 1,500 untuk 10 tahun? Saya nak tanya. Macam mana you set kan? Dia akan naik dari ikut keadaan semasa. Macam mana awak akan teki ikut keadaan semasa tu? Saya nak tahu. Tengok kita punya artwork lah. Berdasarkan artwork kita. Sekarang ni saya just macam saya guna peralatan pun macam biasa-biasa je. Okay. So kalau anda kata dari lagi 2 tahun atau 3 tahun, mesti saya dah upgrade saya punya kamera, saya punya macam servis saya. Lepas tu dari situ saya akan tingkat naikkan dari sikit macam tu. Okay. Bergantung kepada keadaan lah. Maksudnya macam macam nak cakap dia lebih kepada kita tengoklah, kita sendiri boleh tahu macam mana kita punya tahap punya artwork. Kalau orang ramai dah orang kenal, so dekat situ kita bolehlah demand harga sikit. Okay, alright, okay. Zaidi? Okay, kalau saya dari segi orang cakap upgrade barang juga, daripada macam sebelum ni studio saya kipas, terus sekarang dah masuk aircon. So dari situ, dan dari segi equipment macam contoh kalau orang ikut drum, kadang ada orang pakai drum software je. So macam the next step ni adalah saya tengah set up untuk drum live punya record. So dari situ saya dah akan naikkan harga. Dan satu lagi sebab yang boleh saya naikkan harga apabila saya dah dapat satu job daripada mungkin yang lagi besar, contoh buat job lagu-lagu giga daripada company ni ataupun band ataupun ni pemuzik yang ada nama sikit. So kat situ saya akan step up harga sikit demi sikit. Okay. Selain betul Amin? Kalau saya tengok dari segi macam rating lah. Kalau rating servis saya tu okey, mungkin saya boleh naik harga saya lagi lah. Kalau contoh kalau saya buat tu secara macam tak iklan ke, macam saya buat secara promosi macam kat kedai, macam saya bagi banner, macam bagi flyers kat orang ke, mungkin macam rendah sikit lah benda tu.
Sebab promosi secara saya bagi kat orang boleh nampak macam orang boleh walk in kat kedai saya. Mungkin murah sikit lah benda tu. Okay, good. Hani? Hani ni dia lain sikit, dia pelik sikit. Hani, macam mana Hani? Macam mana naikkan price? Okay, kalau sebab Ani kan daripada YouTuber. Okay, so Ani kan daripada DIY. So Hani fikir daripada Ani buat DIY, so macam dalam kertas, kita guna kertas. So betul kita buat rama-rama. So nanti kalau Hani fikir kalau Hani hasilkan produk sendiri, maksudnya kertas tu Hani dah buat siap-siap, so Hani jual produk tu. So Hani jual kertas tu. So tengok daripada situ, kalau ada market, orang ramai nak, ada permintaan, sebab orang kan nak hias rumah juga, dihias untuk kelas kan. Contohlah kalau dah belajar dekat sekolah. So kalau ada permintaan, daripada situ Ani buat Ani jual Ani punya DIY tu macam tu. Alright. Okay. Boleh ke sir? Boleh, tak ada masalah. Okay. So apa yang empat orang ni cerita based on pada produk yang diorang cuba jual, sebab produk diorang adalah services. Okay, maksudnya diorang jual servis diorang. So yang the biggest problem ni, kalau katalah for example the current price adalah 1,500. Saya rasa 1,500 ni, saya bagi tahu 1,500 yang macam Azwani dia bagi tahu tadi price dia adalah untuk fotografi adalah 1,500. 1,500 ni adalah pada zaman tahun 2000 saya cuba to be specific, 2010. Betul tak? 2010, 2011 itu adalah price untuk fotografi punya. Dan sekarang ni pun masih lagi menggunakan 1,500. Okay. So bila jadi 1 point tu, katalah for example kita dah 11 years, 2000, kita ambil lah 2010, now is 2021, so 11 years. After 11 years, the price still won't go up. It stick at the price 1,005. Okay. So bila 1,005 tu, katalah for example, takkan you nak stick diri you dengan 1,005. Okay. So macam Zaidi tadi begitu, okay, dia upgrade dia punya perkakasan dia. Alright. Okay. Azwani pun sama, dia kata dia akan update dia punya machine dan sebagainya. Alright. Okay, that is one of a good proses yang you guys boleh buat lah. So macam dulu kan orang kata you pakai kamera biasa, now you pakai 5D Mark III ataupun you pakai Canon DX Mark IV, something like that. Zaidi instead of dia gunakan yang software punya machine, dia gunakan dia punya machine, punya drum machine dan sebagainya. Speaker dia pun memang dah dicari, diambil memang okey. Kita pakai speaker semua Marshall punya, dah tak pakai brand-brand bodoh-bodoh dah ni kan. Lepas tu siap you bagi, kalau siapa ada gitar tak payah bawa gadget kita ada. You provide those gadget. Okay, that kind of punya things lah. Sama juga macam Amin bagi tahu macam mana dia nak buat dia punya tu. Right, okay. Cuma tapi you guys kena ingat macam mana orang nak value your level tu adalah one of the step yang tadi Amin bagi tahu. Okay. Macam mana you nak make sure that customer boleh value you punya services tu bagus ke tak bagus adalah apabila customer bagi feedback ataupun customer bagi star. So bila ramai customer bagi star, so orang tengok, bagus ada ni. Kenapa? Bila customer bagi feedback, bagus, Amin bagus. 5 star, 6 star, 7 star, 8 star. Maksudnya diri kita sendiri, kita kena dapat recognition. Bila kita dapat recognition, orang akan nampak bagusnya. Macam kita ambil one example yang memang clear and clear you guys akan nampak. Apabila jadi YouTuber. Bila you jadi YouTuber, the highest the number people yang tekan like tu, dekat kita punya thumbs up tu, berbanyak thumbs up tu dengan view kita, itu yang akan naikkan you punya rating harga. Faham? Lagi ramai orang tengok video you, lagi ramai orang subscribe, lagi ramai orang tekan thumbs up, lagi tinggi harga you boleh letak. That's why sekarang YouTuber, dia orang kejarkan dia punya viewing time, thumbs up dan juga subscribing. So just for those who subscribe lah. Okay. Pernah dengar tak ada dekat one guy nama dia Alif Irfan? Pernah. Kenal kan Alif Irfan kan? Okay. So Alif Irfan ni dia dulu macam kita lah, macam you all semua ni kan. Kita baru nak start YouTube dan sebagainya. So dia buat YouTube dalam bahasa Kelantan lah. Dialek Kelantan. Lepas tu dia grow. Okay. So dia got one company dekat KL
Ini adalah company yang menjalankan, dia bukan company advertising. Dia adalah macam company hub advertising tau. Maksudnya dia adalah company advertising, hub advertising di mana kebanyakan company-company yang nak promote, nak buat promotion akan pergi jumpa company lah. So dia kata macam apa, saya adalah penjual barang-barang kesihatan. Macam Adana lah. Saya ada penjual barang kesihatan. So saya nak menggunakan khidmat company ni untuk mempromosikan produk saya. Tapi saya bagi tahu, okey saya pergi YouTube, saya nak pergi TikTok, saya nak ni, bagi tahu macam mana. So company ni lah yang akan pergi cari orang dekat YouTube ke, dekat TikTok ke, kat mana ke untuk mempromosikan tu. So one of dia punya klien dia adalah Alif Irfan. Dia sebab saya pernah pergi talk dengan this company lah. Dia cerita Alif Irfan dulu masa diorang bagi promotion untuk Alif Irfan buat lah. So maksudnya pernah tengok kan kalau ada macam ada video YouTuber tiba-tiba dia buat okay, this video is sponsored by bla 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 bla, ataupun okay dalam video ni dia ambil produk, dia kata itulah dah beritahu gunalah produk ni kan senang kalau kita nak ni. Maksudnya dia buat promosi untuk produk tu tapi orang tu buat lah. Faham kan dia punya konsep kan? Faham. Okay, so apa jadi dengan Alif Irfan tu, masa mula-mula company tu approach, dia punya price untuk satu produk tu dia letak dalam tak silap saya 15,000 something like that. For 1 minute. 1 minute punya video 1 minute punya video 15,000. Lepas tu bila Alif Irfan ni dia punya tu dah boom, kali kedua company tu minta lagi sekali untuk dia promosikan tu, itu ada letak berapa? Siapa tahu? Tak tahu. Video promosi dia seminit je sebenarnya. Maksudnya dia buat macam drama lah kan, macam yang siapa tu? Mail. Mail apa? Mail apa tu? Bukan Mail, siapa tu? Apa ke nama dia tu? Main Toteh. Itu filem dia. Siapa yang buat dia tu? Siapa yang buat? Syahmi. Syahmi. Okay, macam Syahmi lah. Kan Syahmi kadang-kadang dia ada promote produk kan, produk dia kan. So Alif Irfan ni the first time dia ambil 15,000 dia dapat untuk one minute punya tu lah. The second time bila the same company panggil, sebab yang this product punya seller ni dia kata saya nak Alif Irfan lah, sebab Alif Irfan ni dia punya rating dia, harga dia naik. Rating harga apa, dia punya rating numbers of viewers dekat YouTube dia naik kan. Nenek itu dia letak apa, 1 minit punya video, harga 1 minit punya video untuk dia buat, dia shoot dan sebagainya 150,000. Daripada 15,000 jadi 150,000. So dia orang question cakap macam mana you decide? Saya ada the highest numbers of YouTube punya viewers. That's why saya naikkan saya punya harga. Kata macam ni, viewers dia daripada 5,000 masa mula dia minta, sekarang ni 15,000 pula orang yang view dia punya. Lagi dia minta dia naik. Kenapa? Saya boleh bagi you return balik banyak ni. So itu yang macam Amin bagi tahu, kita dapatkan rating customer. Bila kita dapatkan rating customer, baru customer akan value. Nanti customer mesti akan tanya mahal. Zuan ni, gambar you ni sama je macam orang lain je. Tak ada beza pun. Orang ni pun macam ni. So customer dia tak tahu macam mana nak value. So bila you tunjukkan yang customer ni letak 5 star, customer ni letak macam ni, you dekat Instagram you ada 18,000 viewer. 18,000 sikit. You ada 100 sikit. 200,000 followers dekat you punya Instagram. Ramai orang komen cantik lah, inilah dan sebagainya. Bila orang tengok feedback macam tu, baru orang akan confident. I should pay Hazwani more compared than others. Something like that. Itu yang cara macam mana kita settingkan price. Sebenarnya untuk settingkan price ni depends on pada kita, cara kita nak buat lah. Tapi whenever bila kita setting kita punya price tu, kita kena include, there was few element yang kita kena masuk dalam tu. First, kita punya cost. How much the cost? Macam tadi saya tanya Azwani, macam mana Azwani kira? Adakah harga minyak kereta, travelling expenses, lepas tu gaji untuk fotografer dan sebagainya, serta yang dia buat yang finishing, untuk dia punya frame dan sebagainya, adakah masuk dalam tu? Bila masuk dalam tu, you guys kena calculate tengok how much you punya keuntungan. Ada setengah orang, dia macam dalam video fotografi lah, saya tak tahu Azwani macam mana lah, tapi ada setengah dia fotografi, katalah for example dia dah set 1,500 tu lah. Okay, 100 untuk album, 50 untuk frame. Okay, lepas tu 100 untuk travelling, 100 untuk makan dengan minyak. Okay, so dekat situ dah 300.
So balance daripada 1000 tu ada 1200. 1200 kita ada 2 fotografer. Okey, 1200 bagi dengan 2. So satu fotografer dapat 600. Habis macam tu. So keuntungan company tu tak ada. Maksudnya untung sendiri-sendiri. Kau buat job kau dapat untung. Kau tak buat job kau tak dapat untung. So company tak dapat apa-apa. Tapi ada setengah company yang dia buat macam tu. Okey. Kau ambil balance 400 ataupun dia kata okey, aku nak ambil daripada total 1,500 ni aku nak ambil 400 je. So dekat korang punya ni adalah 1,100. 1,100 tu pandai-pandailah korang bahagikan macam mana. So dia orang akan dibalance the expenses macam mana. Ada setengah macam tu. So that's why kita kena bila kita buat marketing ni kita kena plan out how much kita nak sell. Kita nak letakkan price kita berapa. Sebab bila kita dah tahu kita setkan kita punya price kita berapa, baru kita boleh fikir macam mana kita nak buat promo supaya orang beli kita punya produk. Ada setengah orang kata, oh bila kita jual produk kita kena jual murah daripada orang lain. Kenapa kena jual murah daripada orang lain? Sebab tu kalau mahal-mahal ni orang tak beli. Betul? Betul tak? Betul. Kan? Okey, saya nak tanya. Okey. Ramai orang memang stigma orang lah. Bila produk mahal, orang jarang nak beli. Orang bukan kata tak beli tu belilah. Tapi orang jaranglah beli produk mahal. Sekarang saya nak tanya, kalau produk tu mahal, kenapa Starbucks masih lagi ramai orang beli? Sedangkan satu air Starbucks tu boleh cecah 15 ke 30 ringgit. Sedangkan awak boleh dapat the same air coffee tu dekat McDonald's ke, dekat kedai Pak Man ke, benda sama juga. Tapi kenapa Starbucks mahal? Saya nak tanya. Tapi masih lagi orang beli. Sebab dia dah branding kot. Sebab orang dah ramai kenal. Okay, branding. Lain daripada tu? Siapa tahu? Ini kita nak Customer experience dia punya feedback. Okay, customer experience dia punya feedback. Okay, lain? Siapa tu? Alah, lain. Lagi siapa tu? Kenapa Starbucks? Dia jual kopi. Dia ada buat promotion. Dia ada buat promotion. Okay, maybe one part of it, promotion. Okay, selain benda tu? Dia ada trust. Dia ada apa? Trust. Ada kepercayaan kepada dia punya company. Okay, dia ada trust. Okay, right. Okay. So, kita ambil one example. Macam mana Quality. Okay, quality je. So, kita ambil one example. Macam mana Starbucks yang menjual kopi masih lagi boleh establish sampai sekarang dengan harga yang mahal, sedangkan yang bawah-bawahan dia dulu ada banyak orang yang cuba hidup. Pernah dengar kan ada satu kopi tu nama dia Pirate Coffee? Pernah. Pirate Coffee. Pirate Coffee tu dia meluas tiba-tiba. Kejap kat taman ni ada taman ni, semua orang jual Pirate Coffee. Dia orang kata Pirate Coffee ni sama level macam Starbucks. Orang pun pakat beli. Dia kata, okay, level macam Starbucks. Rasa macam Starbucks. Tapi harga macam kedai warung. Siapa tak nak? Kenapa? Sebab orang yang biasa minum Starbucks, okay, tak apalah kita beli ni, try ni. Tapi dia tak boleh establish. Maybe satu tadi macam Adriana bagi tahu, dia kurang promosi. Maybe berkemungkinan kurang promosi. Dia buat promosi awal je. Okay. Lepas tu macam Hani bagi tahu, maybe dia customer tak trust dia. Tak trust maksudnya, okay, produk dia macam ni tiba-tiba, okay, ada orang kata, okay, sekali aku datang rasa macam ni. Kali kedua aku datang rasa lain sikit. Kali ketiga datang lain lagi. Kali keempat datang baru dapat macam yang first punya rasa kan. So customer macam ragu-ragu. Macam okay lah. Okay. So a part of that. Okay. Macam for example yang Zaidi bagi tahu memang orang dah tahu branding dia macam mana. Okay. Yang tadi ada nak bagi tahu pun customer punya feedback. Okay. One of the good thing dalam Starbucks ni dia adalah dia punya customer feedback. Even though ke Starbucks ni dia punya after sale service. Tahu after sale service? Tahu tak after sale service? Apa tak after sale service tu apa? Tak tahu. Okay. Apabila kita dah beli produk, selepas habis kita buat jualan tu, apa dia bagi balik pada kita? Itu kita panggil after sale service. Okay. Salah satu contohnya katalah for example bila kita beli air yang saya nak bagi example. Okay, macam ni lah saya ambil. Pernah minum air tu kan? Milo kepal dekat Kuala tu. Pernah. Pernah kan? Semua pernah beli kan? Okey. Bila awak bayar harga dia pun RM5 lah. RM5 ke RM6? RM6 satu yang Milo ais kepal, yang Milo kepal tu. So bila you beli produk you, okey, kata you beli ais kepal, okey, you dah dapat produk yang RM5 you dah bayar tu. Okey. Dah bayar tiba-tiba sampai
you dah kata dah bungkus ni, dah masuk dalam kereta. Tiba-tiba you minum-minum tu masuk macam kurang gula lah, atau macam tak sedap lah. Okey, apa you akan buat kalau rasa tak sedap? Kalau yang Milo kepal tak sedap, apa you buat? Saya nak tanya. Tak makan dah. Ha? Tak beli dah. Tak beli dah. Tak beli Okey, dah. Lain? Ha. Apa you buat kalau rasa Milo kepal tu tak sedap? Komen. Komen. Okey, komen. Lain? Beritahu member juga. Viral. Menyebarkan menyebarkan yang sebenarnya tak sedap kan. Okey, saya nak tanya awak. Okey, ada orang kata kita tak beli. Itu kita punya chef punya kita punya chef punya action lah. Okey, saya tak nak beli dah sebab tak sedap. Ada yang orang kata okey, kita komen. Okey. Ada orang kata kita viralkan. Okey, saya nak tanya. Kenapa you tak rasa kalau tak sedap, kita pergi kedai tu balik, kita bagi tahu dengan pakcik tu tak sedap, minta dia tukar lain. Boleh ke tak boleh, saya nak tanya? Boleh. You beli Milo Dah tak ada kepal. mood nak makan. Okey, dah tak ada mood nak makan. You beli Milo kepal ni, you rasa tak sedap lah. Boleh. Lah, okey, boleh Okey, kalau boleh, you rasa apa akan jadi kalau you pergi hantar? Ikut keadaan. Kadang penjual tu kadang dia macam tarik muka. Okey, tak ada muka. Lain? Rasanya? Pakcik tu hantar grade. Kita suruh dia pakai Apa dia ni? Sekejap, Hani. Apa dia ni? macam betul lah macam apa Hazwan ni cakap macam upgrade dia punya dari segi dia punya macam kalau sekepal tu letaklah ada Oreo ke atas dia something lebih naikkan produk dia punya ais kepal tu. Oh, maksudnya tak, sekarang saya tanya, kalau tak sedap, kita boleh tak hantar balik dekat yang orang jual tu, kata bagi tahu dengan dia, pakcik tak sedap lah ni, boleh tambah tak? Kenapa gula tak ada lah apa benda? Boleh. Tapi awak rasa apa akan jadi kalau awak pergi hantar balik? Kalau setengah kedai dia buat balik. Dia buat balik benda tu. Dia buat balik Okey, betul. Alright. Ada setengah kedai tak kan? Okey. So bila kita bercerita pasal after sale service, after sale service ni, once kita dah beli satu produk tu, bila ada masalah ataupun apa benda yang berlaku pada produk tu, bila kita return balik, macam mana dia servis kita? Adakah servis tu bagus ke tak bagus? So apa yang berlaku ni bukan pada Starbucks, kebanyakan company besar lah macam Proton, company kereta, company lain Okey, bila Starbucks, if like say you punya air sejuk, you order air panas, you beli kopi panas, tiba-tiba dia bagi ataupun macam you dah call saya lah, okey nanti saya pick up saya punya air ni. Sampai dekat air tu tiba-tiba you kata, bang, air saya sejuk lah. Kenapa? Saya order air panas. You tahu apa dia akan buat? Starbucks, dia akan bancuh balik air you. Kalau air you sejuk, dia akan bancuh. Dia tak ni tau. Dia tak heatkan. Dia tak heatkan you punya air. Dia akan bancuh balik pakai air panas. Buat balik satu baru. Satu air tu cost dia RM30. Kalau dia buat baru, dia dah rugi berapa? RM30. Tapi itu kita panggil after sale service. Dia orang boleh bagi satu benda yang macam wow. Kita akan terasa, okey, berbaloi aku bayar RM30. Sebab ni macam ni. Lepas tu kalau macam for example, bila kita beli ais kepal awak dapat cawan plastik dengan yang gantung plastik tu, betul? Kan? Tapi kalau Starbucks, dia bagi awak apa? Paper bag. Dia bagi awak ni apa lagi, gantung dan sebagainya, macam-macam dia bagi. Sebab dia tahu, orang tahu value. Aku beli Starbucks RM30, aku dapat bag ni semua macam gila, value gila. Dia macam dia nak buat customer ni terasa macam dihargai. Itu yang orang masih lagi beli kat Starbucks. Orang pergi Starbucks, orang beli Starbucks, tak apa harga mahal. Tak apa harga mahal pun tak apa, tapi berbaloi kita beli. Kita dapat ni, dapat tu, dapat ni. Sebab saya pernah order air Starbucks. Saya pernah order air Starbucks melalui Grab tau. Sebenarnya saya takut nak order air Starbucks melalui Grab. Awak tahu lah Grab ni bawa macam mana? Kan? Saya order air kopi, risau-risau sampai kat rumah kan tinggal dia punya cup je, air dah tak ada. Kan? So jadi apa yang saya buat masa saya order tu, first time tu saya kata tak apa, tawakal lah. Tawakal. So order. Bila sampai rumah, dia orang bagi saya satu paper bag macam, pernah tak kalau kita pergi butik
butik kedai-kedai butik baju yang mahal. Macam Padini ataupun kita pergi John Master. Kan bila kita beli baju diorang yang mahal 100-200 kan dia ada bagi macam satu paper bag. Yang gantung tu kan. Okey, air kopi saya dalam paper bag tu. Saya kata, Mai, saya order air kopi je. Macam dia dalam paper bag? Ada paper bag. So, paper bag tu seal. Okey, maksudnya bagusnya seal adalah untuk keselamatan kita lah. Maksudnya tak ada orang lain yang buka. Okey. So, saya buka paper bag tu. So, jadi saya rasa security. Okey, maksudnya tak ada orang buka paper bag tu. Sebab paper bag tu dah seal dengan stiker Starbucks. Orang pandang mana ada stiker Starbucks, betul? So, bila saya buka dalam tu air tu, dekat dalam air tu dia letak 2 cup holder. Yang memang betul-betul ngam-ngam, safe. So bila saya keluarkan memang air tu memang ngam-ngam lah. Cantik lah air tu. Tak ada tumpah, tak ada apa benda. Memang elok. So kita macam rasa macam, saya terasa macam, uish, aku bayar mahal, kau bagi macam ni. Memang seronok lah. Saya pun rasa seronok. Sama kat macam tu, dah saya bagi tahu macam mana dia orang boleh setkan price tu mahal. Kenapa harga dia mahal? Sebab ada kadang-kadang ada services yang dia orang boleh bagi yang company lain tak boleh nak provide. Itu yang kita panggil after sales service. Kalau macam-macam lah. Kalau macam for example, kalau kita ambil yang macam dekat dengan awak. Okey, kenapa harga iPhone mahal berbanding dengan telefon Android? Saya bukan nak kata Android betul murah, tak. Ada Android yang mahal. Macam for example, kita ada Samsung. Samsung tu consider mahal juga tu, Samsung. Lepas tu apa lagi telefon Android yang mahal selain daripada Samsung? Apa lagi? LG tak ada. LG tak masuk Malaysia sangat. Sony, tapi yang famous dua tu lah, iPhone dengan Samsung. Okey. Kenapa telefon iPhone ni mahal berbanding dengan Samsung? iPhone boleh cecah sampai 7-8 ribu. Samsung kalau paling-paling kuat pun 5-6 ribu. Betul? Dia punya market price kan? Tapi kenapa orang willing untuk bayar untuk iPhone? Kenapa orang willing bayar sampai 7-8 ribu? Okey, satu macam tadi Zaidi beritahu lah. Branding dia dah brand. Orang tahu okey iPhone ni bagus dan sebagainya. Tapi sebenarnya bagi saya bila iPhone tu dia tak mahal adalah because of dia punya customers after sales service. Macam mana dia jaga customer dia. So bila ada problem, macam for example, bila ada problem katalah for example saya beli iPhone, saya dah bayar sampai 7-8 ribu. Bila ada problem, dia beritahu okey abang tak payah hantar kedai, abang hantar terus kat kilang kita orang. Abang hantar kat kita orang punya service center. Bila hantar service center, dia akan tahu okey macam ni, okey price dia macam ni. Bila saya kalau ada pecahkan benda, dia akan cover dengan kekasan baru, siap bagi warranty. Tapi kadang-kadang kalau bila telefon kita macam kita beli Android, telefon kita pecah, kita nak pergi cari service center tu pun ambil makan 3-4 hari. Bang, kejap nanti service center ni call lah, itulah, inilah, service center ni sambung kat sini lah, sambung kat sini, sambung macam-macam. Jadi maksudnya dia akan melambatkan proses. Tapi kalau macam dengan Apple ni dia lain sikit. Okey. Ini pengalaman saya dalam penggunaan Apple lah. Ini bukan penggunaan iPhone tau. Ini penggunaan saya dekat dalam dia punya Apple App Store. Tahu App Store? Semua orang tahu App Store kan? Apple dia ada pakai App Store. Kalau kita pakai Android dia ada ni. Google Play Store. Betul Betul. Okey. Masa hari tu saya register saya punya nama dekat App Store tu pakai nama nickname saya. Okey, nama nickname saya. Okey. Lepas tu tiba-tiba dalam saya punya profile saya ni saya addkan saya punya credit card untuk buat payment lah kalau saya beli apps yang ada payment dan sebagainya. Okey. Lepas tu tiba-tiba bila saya nak buat purchasing apps tu menggunakan saya punya profile tu, tiba-tiba tak boleh. Saya pun pelik. Kenapa tak boleh buat purchasing? Sebab dia kata your purchasing has been deny. Saya kata kenapa deny? Lepas tu saya pun call lah Apple Center. Masa tu Apple Center belum ada kat Malaysia lagi tau. Dia ada paling dekat base dia adalah dekat Singapore. So saya call. Awak tahu tak cost untuk call Apple Center yang dekat Singapore tu adalah percuma. Selalu kalau kita call Singapore kena bayar kan? Tak, ini dia cost untuk call Singapore punya service center tu adalah percuma Okay. So saya call, saya bagi tahu kenapa saya punya account bla 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 tak boleh bayar dan sebagainya. So dia pun go through lah one by one. Kita go through one by one check. Dia check. Dia bagi tahu okey, kita orang dah buat ni. Nanti kita orang double check, nanti kita orang call you balik. Okey, tak apa. So dia letak.
So customer service ni dia kata dia akan call kita balik. Saya kata macam tak percayalah kau call aku balik kan. Takkan kau nak call aku kan. Okay. Macam itulah saya punya kepercayaan. Tiba-tiba dah dekat sejam ke 2 jam, tiba-tiba dia call balik. Nombor telefon Singapura ada call balik. So dia call balik, dia bagi tahu, okay, nama saya adalah scan. Sini. Lepas tu dia bagi tahu, Encik punya credit card dengan nama username Encik ni tak synchronize. Sebab saya pakai saya punya nama glamour saya, tapi credit card nama sebenar saya. So dia kata benda tu tak synchronize. So dia minta saya tukar nama saya tu dekat yang nama saya, nama ID saya tu kepada nama sebenar saya yang sama macam nama credit card saya. Okay. So saya pun bagi tahu, okay, tukarlah. Saya kata, you service center, you tukarlah. Sebab you dekat sebelah sana. Selalu kita buat macam tu kan. Kalau macam ada orang call, Encik ada masalah ni lah, Encik punya ni salah-salah alamat ni. Kita apa? Dia kata, boleh tak Encik betulkan? Okay, tak apa, Encik bagi tahu alamat, nanti saya betulkan dalam sistem. Pernah kan? Pernah jadi dengan you guys kan? Yang orang sebelah sana boleh buat sendiri kan? Benar. Okay. Dekat dalam Apple tak ada tau. Sebab saya kata, okay, why don't you change the my name to sendiri. Kata, sorry sir, kita orang dekat sini, we in our service center, we are not allowed to change any customer information. Dia kata, tak boleh. Dia kata, even though you have the right, yes, even though we have the right, we can still look through on your system, but we can't change. Only you the one who can change, because this is considered a privacy. Kita tak nak, dia kata, sebab Apple masa tu memang dah start mengamalkan privacy. Maksudnya even though staff dia orang ada capable untuk buat benda tu pun, staff dia kata kita orang tak boleh. Maksudnya nanti dia akan dikira sebagai kita orang dah breach you punya privacy. You sendiri tukar. Sebab nanti dia akan risau, dia kata, macam Disa, saya akan salahkan dia, kata, saya tak tukar tu, company you punya staff sendiri yang tukar. So nak mengelakkan benda tu, dia bagi tahu dengan saya, you have to do it by yourself. So bila dah tukar nanti call dia orang balik, baru dia orang akan aktifkan balik. So saya letak telefon tu, saya buka balik saya punya Google ID, saya tukar balik nama dan sebagainya, saya tekan save, dah settle semua tu, baru saya call balik, dia dah check dalam sistem, dia kata ada, baru dia release. Nampak tak dia punya servis macam mana dia bagi tahu? Sebab dia bagi tahu kelekat. Kenapa kita tak boleh tukar? Kenapa kita tak boleh buat? Walaupun kita ada authority dia. Ini adalah untuk customer. Kita jaga customer dia macam ni. Itulah kita panggil customer service dalam kita punya businesses. So macam mana orang tahu kenapa produk Apple tu mahal? Because of dia punya customer service. Tapi jangan pula nanti awak cakap dengan saya, sir, saya beli iPhone, saya tak ada pun macam yang saya cakap customer service tu. Awak beli kena? Saya beli kat kawan saya, second, kawan saya jual. Kalau kawan awak jual, awak kena customer service dengan kawan awak lah. Awak tak boleh customer service dengan Apple. Sebab barang tu dah second. Alright, okay. Tapi saya bagi tahu clear, even though kalau macam produk tu dah habis warranty, awak masih lagi boleh call Apple Center. Apple Center masih lagi melayan awak. Okay. So itulah serba sikit macam mana dia orang pricing. Ni comparing pricing lah. Kenapa ada pricing mahal dan kenapa ada pricing murah. Okay, kita go for 5 minute break. Sebab yang ni ada dalam nombor 2 punya price. Okay, kita go for 5 minute break ke 10 minutes. Pukul 11.15 boleh? Kita sambung balik. 11 suku. Boleh sir, boleh. Boleh, okay. 11 suku kita sambung balik. You go for you guys punya break dulu. Go have a drink first. Nanti 11 suku kita masuk balik. Alright, okay? Okay. Alright.
Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam, sir. Oh, ada. Right. Okay. Right, okay. Sebelum kita continue yang ni, saya tunjukkan awak satu The Marketing Mix. Satu video lah. So kita dapat tengok yang tadi ni. Ni adalah bahagian apa beza marketing dengan promotion. Boleh nampak Boleh nampak? Semua nampak tak? Nampak Belum, tak naik lagi. Tak naik lagi. Okey, nampak? Tak lagi. Tak lagi. Sekejap Dekat saya tak nampak lagi. Kejap Yang lain nampak? Stop. Okay, saya share lagi sekali Okay, ada tak? Ada tak? Ada, nampak tak? Nampak tak skrin? Dekat saya belum, sir. Dia keluar yang Facebook Nampak. tu je. Yang Facebook tu saya. Facebook tu. Nampak. Nampak yang lain? Nampak. Lain nampak tak? Sekejap, kita tunggu kawan awak ni. Dekat saya belum, sir. Line saya lambat kot. Line awak slow. Value lifestyle, right? Here goes some results. Before there was some lifestyle, and you can see people on my wall. Now let's look at some other people in Make Money Online groups. So I'm just gonna type in Make Money Online, and what you'll find is they basically have little to no engagement. I'm gonna show you the difference between advertising that works and advertising that doesn't work, and then we're just gonna supercharge them. So let's take a walk together, shall we? We're gonna pick this one right here, and what you're gonna find is 90% of everyone who's advertising gets no engagement. See, no likes. This one got likes, but look, what's the difference between this one who has people requesting information and this one? Well, this one ends with don't miss out on the biggest opportunity of 2017. This one says comment info. Do you see the difference? One is a call to action, which is marketing. One is just promotion, right? Promotion is just telling them what it is without telling them what to do, right? Again, this one has no engagement, right? But I think I saw one above, like this one has, you know, people requesting information, and more than likely they said comment, inbox or comment to basically, you know, get more information, and people are commenting, right? So let me go back to my wall and show you how I use this in a very powerful way to basically make my entire wall something about lead generation. So look, this is about the art of getting people to come to you. I said, if you have $40 and you want to learn how to turn it into 500 to 2,000 a week, type in 2K. I want you to look at how many people typed in 2K, right? And you can do this as much as you want. There is literally no limit to how many call to actions you can have, right? Notice on the post that I didn't say a call to action, there's like what, 2 comments, right? But look on the post that I actually have a call to action,
And, you know, you'll figure out that basically this works. You can literally put a sticky note on a gas pump and say, hey, call this number, text this number if you want to learn how to make money online. Some people will actually take the sticky note home and call the number. Some people will just call the number, you know, directly with the sticky note. But look, I did it again. Comment 2K. And look at all of these people commenting exactly what I told them to, right? This is how you are able to effectively measure your marketing. Okay, so I want to show you multiple forms of calls to action. You can see here, there's no call to action here, but it's a lifestyle picture. I want to show you a lot of posts with call to action so you can see the principle, right? Watch this. When you tell people exactly what you want them to do, that's when they will do it. So let's find another really, really good post with a call to action. This one was a great example. 92 likes, right? Now I actually put a lot of effort into the ad copy on this post, and we'll break it down. Marketing is all about getting people to come to you, right? So you have to be attractive. So I use something like, if you would like to learn how to make autopilot weekly income using my foolproof autopilot step-by-step strategy, comment 2K. And I'm not exactly sure why I used the 2K as a call to action. Maybe because it's just easy to type, but you can see the response, right? The response was crazy. And this is only because of one reason, because I asked them to comment. It's something so simple that, you know, you can change your life and literally turn it around just by using call to actions. You'd be surprised. This one is like comment 5K, right? You can see people commenting 5K, which tells you I have a lot of people to follow up with, right? But I do this all the time, right? I'm like, comment autopilot. Let's see this marketing piece. This one was pretty interesting. I said, while most are chasing their family and friends, spamming and struggling online, my business is running on autopilot. I could show you how, but you have to join the team. Simply comment autopilot if you want to learn how to do this. Notice on the post that I asked them to comment, look at the response. And I don't just do this in my Facebook post. Someone like went crazy commenting. Okay, nampak tak? Nampak Nampak video tu tak? Nampak. Okay, so video ni adalah ada seorang dia ceritakan apa beza marketing dengan promotion. So marketing adalah proses. So proses yang ditunjuk dekat dalam kita punya FDX ni, ini adalah kita punya marketing plan kita. So what of dia punya marketing plan yang cuba dia tunjuk? Okay, marketing plan adalah kita nak orang engage dengan kita. Dia nak orang engage dengan dia punya posting. So apa yang dia buat adalah dia post some sort like a gambar ataupun ada teks yang memberitahu, okay, kalau anda berminat untuk something, tolong type certain words dekat dalam kawasan komen. Okay. So bila ada orang follow dia punya instruction dan start posting bawah tu, itu kita panggil kita punya marketing plan. Maksudnya okay, kita dah tahu ada produk kita setkan dia, dan kita buat yang last kali tu kan promotion, macam mana kita nak ada kita panggil sebagai apa, engagement antara kita dengan kita punya audience. Itu kita panggil marketing strategik. Bila marketing strategik kita berjaya, maksudnya orang tu komen, maksudnya marketing kita berjaya. Ini belum promotion lagi tau. Ini belum promotion. Ini baru marketing saja. Bila orang dah komen tu, barulah kita bawa dia masuk ke dalam kita punya produk, baru kita setkan, oh, marketing kita nak buat macam mana kita nak jual. Okay? So ramai orang tak faham sebenarnya konsep marketing dengan promotion. Okay? So marketing yang kita buat kat internet, dekat dalam Facebook ni, one of it macam Facebook. Ini kita panggil sebagai marketing plan. Yang buat dekat Instagram tu, ini kita panggil sebagai marketing plan. Promotion adalah direct kita bagi tahu, macam for example, okay, katalah ni example. Ni Azwani punya idea lah. Katalah example lah Azwani punya plan. Okay. Anda pernah merasa tak, anda teringin tak untuk mendapatkan gambar cantik seperti for example Datuk Siti Nurhaliza dengan gambar portrait yang macam ni, gambar anda akan jadi lebih cantik dan sebagainya. Awak tak cerita pun pasal harga berapa, awak cerita gambar cantik. Okay, pada siapa-siapa yang berminat untuk mendapatkan gambar cantik, sila komen dekat bawah. Tulis saya nak gambar macam Datuk Siti. Lepas tu orang komen. Function orang komen tu kita tak tahu berapa ramai orang yang interested nak gambar macam Datuk Siti. So bila kita nampak,
oh ada apa 100 orang komen, Datuk Siti saya nak gambar Datuk Siti, saya nak datang, saya nak gambar macam Datuk Siti. Maksudnya ramai orang komen. Dah ramai-ramai orang tu, kita dah tahu okey orang ni berminat dengan kita. Masa tu lah baru you buat promotion. Promotion maksudnya you ambil you punya pamphlet, promosi gambar portrait cantik dengan harga scan, boleh terus direct PM saya. Awak terus hantar yang promotion yang awak buat tu, terus hantar kat yang 100 orang tu. Itu kita panggil promosi. Yang kita buat dekat yang ni, ini adalah kita panggil marketing. Macam mana kita nak tarik orang tengok produk kita dan sebagainya. Itu perbezaan antara marketing dengan kita punya promotion. Okay, nanti tak apa, siapa tak dapat tengok video ni nanti saya akan post dekat dalam awak punya Google Classroom sebagai awak punya extra references lah. Nanti you guys boleh tengok balik. Macam mana Okay, kita continue balik dekat kita punya slide tu. Okay, sikit lagi. Lepas tu kita habis dah ya. Right. Sekejap. Okay, tadi kita bercerita pasal price. Now kita forward towards to kita punya place. Okay. So place ni adalah tempat di mana kita nak menjual kita punya produk. Okay, tadi kita ada produk. Lepas tu kita dah setkan price. Now kita dah nak tahu kita mana kita nak jual. Dekat jual kita nak jual kita punya produk ni dekat mana. So kita plan. Kita nak distribute dia secara fizikal, kita nak distribute dia secara online, kita nak jual dia melalui direct marketing ke, kita nak face to face ke dan sebagainya. Dekat sini kita setkan kita punya produk, macam mana kita nak distribute. Okay, produk tu maksudnya kita punya idea lah. You guys punya fotografi you guys punya musical you punya music you guys punya grafik dan sebagainya. So kalau kita macam plan untuk buat macam physical store, front store, macam mana kita nak buat? Adakah kita ada studio sendiri? Awak nak buka promosi studio besar-besaran? Datanglah hari Sabtu ni dekat studio H&N. H&N punya studio. Kenapa H&N punya studio? Hari Sabtu ni kita akan buat fotografi portrait bersama dengan artis-artis ni. So itu buat front studio. Ataupun nak buat online. Online macam mana? Online macam tadilah. Kita buat promosi menggunakan Facebook. Kita buat promosi menggunakan Instagram. Kita buat promosi menggunakan kita buat promosi menggunakan lagi TikTok ke dan sebagainya. Itu kalau secara online. So macam mana kita nak buat tu? Itu kita tahu. Place tempat kita nak jual. Macam mana fizikal ke kita nak buat itu tempat lah. Okay. So macam tadi Zaidi pun beritahu. Zaidi buat music. So maybe music. So kau sasar lah ada studio sendiri. So kat studio tu you buka kat depan tu. Okey, datanglah beramai masuk studio. Hari ni kita open to all. Semua orang boleh tengok macam mana studio kita ni. Tunjuk loh, ni ada baru. Kita ada buat kita punya sound punya wall baru. Kita punya drum machine baru. Kita ada macam ni. So orang tengok dan sebagainya. Ataupun disebabkan sekarang ni kita tengah PKP, buat okey, hari Sabtu ni kita nak buat live tour studio. You buat live tour studio. Kat sini kita ada ni. So orang akan tahu. So promotion ni you target okey. Macam mana kita nak buat? Kita nak buat online tu melalui apa? Facebook. Kenapa nak buat Facebook? Sebab Facebook ramai kawan-kawan kat Facebook yang menggunakan Facebook. So you buat Facebook live. Kita panggil kita punya distribution channel, tempat untuk kita nak menjual kita punya produk. So kita tahulah. And last sekali barulah kita masukkan kita punya promotion. Last sekali dah tunjuk semua orang tu barulah kita masuk. Okey. Dah ada produk, saya jual ni. Dah ada price, harga dia macam ni. Dah ada tempat, okey saya jual dekat sini. Apa tu bergetar promotion? Okey, harga asal adalah RM100. Disebabkan anda adalah pelanggan 10 pelanggan pertama, kita bagi RM50. Ataupun sempena pembukaan kedai kita yang terbaru ni, ataupun studio kita baru ni, kita nak buat offer. 100 orang customer yang pertama akan dapat half price. Something like that. Kita buatlah. Dia sebenarnya bukan sekadar kita, bila kita cerita pasal promotion ni, dia bukan sekadar macam kita buat promotion untuk half price dan sebagainya. Kadang-kadang macam bila kita share marketing kita punya ni, kita cari sponsorship, kita buat kita punya type of marketing lain ada, itu pun dikira sebagai promotion. Macam for example awak sharing marketing, maksudnya you collaboration. Kata for example tadi Hazwani dia buat fotografi, lepas tu dia collaboration dengan kata for example dengan Mira Filza. So H&N X Mira Filza. So jadi siapa yang tangkap gambar dekat studio tu akan berpeluang untuk memasuki majalah bersama dengan Mira Filza. Itu you promotion. So bila orang tu,
Kalau aku pergi tangkap gambar kat studio dia ni, aku berpeluang untuk tangkap gambar dengan Mira Filzah. So ramai orang akan datang sebab orang nakkan peluang tangkap gambar dengan Mira Filzah. Atau macam for example, kalau si Adriana dia jual produk kesihatan. Okay? Saya beli produk kesihatan, macam for example dia jual, tiba-tiba kata siapa yang membeli lebih daripada RM100 berpeluang untuk mendapatkan satu set ataupun satu package kita panggil spa dan juga massage dekat kedai sekian. You partnership dengan kedai lah. Partnership kedai akan dapat sekian yang sebenarnya asal dia bernilai RM300. Something like, aku beli barang RM100. Tapi aku berpeluang untuk memenangi untuk mendapatkan satu lagi set spa RM300. Dan orang tahu memang harga spa memang mahal. Kalau nak spa dengan massage memang mahal. So kita aku bayar RM100. Tu orang dia akan menarik perhatian orang. Itu kita panggil promotion. Cara kita buat promotion. Kadang-kadang macam kita lah, kita buat sales. Macam kita yang kita punya plan tu lah. Kita ada public relation, kita boleh personal sales dan sebagainya. Itu cara kita buat kita punya promotion. So bila dah ada empat-empat ni, lengkaplah kita punya proses yang di mana yang dikatakan yang ni product, price, promotion, lepas tu place dekat mana. Kita punya produk, kita setkan kita punya price kita berapa. Lepas tu kita setkan tempat jualan kita kat mana. Last kali baru kita masukkan kita punya promotion. Apa promosi yang kita nak buat dan sebagainya. Barulah dia lengkap dalam kita punya marketing punya plan. Right, okay. So far semua okay? Boleh? Okay. Boleh. Cantik. Boleh, sir. Alright, okay. Lepas tu ada sikit sebelum kita habis. Okay. So ini ada sikit tentang marketing nanti. Dia sama macam yang saya dah terangkan awak tu lah. So apa exactly marketing ni sebenarnya. Dia refer to kita punya plan sebagainya. Okay. Dan last kali kita tengok jenis-jenis marketing. Okay, yang ada. Okay. Yang standard lah kita tahu secara basic lah. Di sebenarnya ada banyak tapi saya tak nak bagi banyak-banyak. Kita ambil yang ni saja. Kita ada social marketing, kita ada green marketing, kita ada holistic marketing, services marketing, direct marketing, internal marketing, relationship marketing. All this kind of marketing memang semua kita dah pernah buat. Dia kita tahu secara langsung dan secara tidak langsung. Okay. Kalau macam social marketing ni, whenever kita bersosial, kita do a marketing on social way. Social tu tidak semestinya social media. Ramai orang sekarang ni bila kata, kita buat social media, kita go to tak. Tidak semestinya. Kalau apa social marketing ni daripada dulu memang dah ada social marketing. So apakah yang dikatakan dengan social marketing? Social marketing ni apabila kadang-kadang kita pergi bersosial. Bersosial tu bukan sebenarnya kita pergi ke Facebook. Facebook tu dikenali sebagai electronic social punya medium. Kalau macam for example, social marketing ni macam for example kata you pergi aktiviti bersukan. You pergi main futsal dan sebagainya ataupun you pergi main badminton. Kalau perempuan macam for example you bersosial, macam for example you pergi ke kedai jahit, you pergi kursus ni dan sebagainya. Ketika itulah yang kita buat kita punya marketing. You pergi ke tempat orang ramai, pergi ke kawasan pasar, pergi ke kawasan kita panggil event. Dia macam ada event dan sebagainya, itu kita panggil social marketing. Dekat situ kita menggunakan kaedah sosial kita ni untuk kita buat marketing dan sebagainya. Alright, okay. Lepas tu masuklah dengan lain-lain tu. Holistic, kita punya servicing marketing, direct marketing saya rasa memang juga lebih familiar lah. Instead of kita macam ni, kita sendiri direct pergi buat marketing. Internal marketing, internal ni kalau kita dalaman dan juga relationship marketing. Okay. So benda ni saya tak nak go through on detail. So you guys boleh pergi dekat internet, you guys boleh search. There was a lot of marketing punya types. Okay. Tapi saya akan ambil rangkumkan yang ini sahaja sebab part of kita punya marketing segment lah. Okay. So nanti the rest of tu you guys boleh pergi cari sendiri nanti dekat internet. Right, okay. So far semua okay? Boleh? Okay, sir. Alright. Okay. So far ada soalan tak berkaitan dengan marketing, promotion dan juga marketing yang saya dah ajar dulu tu? Okay tak? Boleh faham tak? Boleh faham tak yang promotion dan juga marketing ni? Secara overall. Boleh faham Boleh faham, sir. Alright, okay. Boleh. So kalau tak ada masalah, insyaAllah sebab ini adalah minggu ketiga, insyaAllah minggu depan saya akan riliskan soalan untuk awak punya projek. So nanti ikutlah kita punya, balik kita punya yang kita dah buat gitu. Jadi sini saya akan bagi instruction lah macam mana nak buat. Okay, so kalau tak ada apa, saya tamatkan kelas kita pada hari ni.
Sebab lepas ni pun you guys ada kelas. So you guys boleh prepare untuk you guys punya lunch sebelum you guys pergi kelas untuk pukul 1 nanti. Siapa yang ada kelas lah. Alright, okay. So kalau tak ada persoalan, saya rasa itu saja. Ada soalan lagi nak tanya? Buat masa sekarang tak ada lagi saya. Tak ada, okay. Kalau ada apa-apa nanti just PM ke ataupun tanya dalam Google Classroom, tak jadi masalah. Boleh gunakan mana-mana platform pun. Alright, okay. So kalau tak ada apa, saya rasa saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalam. Thank you, wabarakatuh. sir. Sama. Thank you, sir. Sama. Ya. Sama Ayah. Okay, sis. Nanti kami share nama account saya. Saya hantar, saya nombor nanti saya hantar daging. Gurau ke? Okay, baik. Alright.